Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Imam Ibn Kathir. Kita berhenti pada bulan-bulan yang sebelum ini dalam cerita Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Malam ni kita nak sambung sikit perhabis, sebab tak banyak pun dia akan cerita tentang Ibn Kathir akan ceritakan tentang azab yang diterima oleh kaum Nabi Syuaib. Kita dah cerita dah dalam bulan-bulan sebelum ni, iaitu mereka ni satu kaum yang menipu timbangan, tipu jual beli, kacau orang di jalan dan buat orang kata marketing palsu. Kemudian malam ni kita nak sambung kepada azab yang mereka terima tu apa sikit. Kemudian saya nak terus kepada bab seterusnya, insya-Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa akhadhahum 'adzabu yaumiz zullah. Innahu kana 'adzaba yaumin 'azim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud surah Syu'ara ayat 189. Yang bermaksud lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Yaumi zullah. Zullah ni maksudnya naungan awan. Sesungguhnya azab itu adalah hari yang besar. Ini cerita azab apa nak sampai kat depa ni. Selepas daripada mana depa ni tak mau dengar arahan Nabi Syuaib, dakwah Nabi Syuaib mereka dustakan, maka datanglah azab kepada depa. Dan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut azab ini berupa depa akan ditimpa azab pada hari yang dinaungi awan. Cerita dia apa tu? Baik, kita tengok. Mereka tersengat oleh cahaya panas matahari yang amat dahsyat. Allah takdirkan kepada depa ni satu ketika bila depa dah tak mau dengar dah dakwah daripada Nabi Syuaib, mereka mendustainya, maka Allah takdirkan bala kepada depa ditimpa panah. Panah yang sangat-sangat panas, bukan setakat panas. Bahkan Allah menghentikan hembusan angin selama 7 hari. Ni panah kering. Kalau panas saja angin dia boleh lagi lah kurang-kurang. Ni panah bahang yang tak ada angin ni. Kita kadang-kadang pernah rasa juga kan, tapi bukanlah macam yang ni. Baru sikitnya kan. Kadang-kadang dia main musim panas yang tak ada angin ni, tak tahan duduk. Yang ni Allah jadikan keadaan yang sangat panas, kemudian Allah hentikan hembusan angin. Tuan-tuan ingat tak dulu kita cerita masa tajuk Nabi Hud, yang mana Allah buka pintu-pintu angin di setiap penjuru bumi. Kita tak tahu di mana ni ada pintu-pintu angin tu, lalu hembus mereka tu. Jadi saya ingat mungkin barangkali begitu juga kot. Kali ni Allah tutup pintu angin itu agar tidak ada hembusan angin. Angin juga adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran wasakharna lahu riha, bagaimana Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman itu angin hinggakan dia boleh melakukan perjalanan yang jauh dengan cepat. Mungkin pada ketika itu bila dibacakan ayat itu orang mungkin tak faham apa kena-mengena Allah tundukkan angin kemudian Nabi Sulaiman boleh bergerak jauh. Tetapi hari ini baru orang tahu, rupanya kapal terbang itu pakai kuasa angin. Dia pakai upthrust force, dia sedut pergi depan tu, angin tu duk tolak dia naik. Jadi terapung dia boleh pergi jauh. Jadi konsep yang sama. Bukan saya nak kata Nabi Sulaiman naik kapal terbang, tapi nak beritahu Allah membuktikan, Allah memberitahukan kepada kita bahawasanya antara medium untuk kita berjalan jauh dengan cepat adalah angin. Maka kapal terbang itu antara salah satu buktinya. Kapal laut juga, kapal layak kan, angin. Tapi untuk Nabi Sulaiman Allah tundukkan angin bergerak di bawah arahan Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka angin juga merupakan tentera daripada Allah. Angin juga boleh jadi satu kabar gembira kepada kita. Wa huwal ladzina yursilur riyah busyra. Allah menghembuskan angin, mengutuskan angin kepada kita sebagai berita gembira kepada kita. Angin juga boleh datang kepada kita sebagai kabar yang buruk, sebagai taufan dan sebagainya. Dalam konteks ini Allah hentikan angin
untuk mereka ni selama 7 hari dan dalam keadaan angin tak hembus, panas pula lik-lik, panas sungguh-sungguh. Saat itu air menjadi tidak berguna. Air yang ada tapi tak guna. Allah Taala alam lah siapa kan kita boleh kaji. Macam saya kata tadi tu kan, Allah tundukkan angin yang akhirnya sains dapat buktikan yes, dengan angin kita dapat berjalan jauh. Dalam Quran ada sebut tentang apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad, tentang was-sama'i wat-tariq tu, ayat Quran tu. Langit dan bintang-bintang yang mengetuk, diketuk. Tuan-tuan kalau rajin sebelum tidur, tuan-tuan buka di internet, tuan-tuan cari the knocking stars, bintang yang mengetuk, knock. Rupanya saintis baru jumpa tentang ada bintang yang depa buat, ada alat-alat. Depa bukan saintis orang Islam ni, saintis bukan Islam, depa duk kaji. Depa kaji sifat bintang. Bintang ni kita duk kaji, kita duk jumpa dah sebelum ni. Bintang ni sifat dia sejuk. Bintang ni sifat dia panas. Kita cuma tahu bintang ni sifat yang boleh melihat, yang kita mengkaji bintang berdasarkan penglihatan kita selama ni. Maka para pengkaji barat mula kaji tengok apa kata kita kaji guna pendengaran pula. Jadi depa pergi kepada setiap satu bintang, bukan depa pergi lah, maksudnya adalah cara depa ikut. Ada satu bintang tu dia panggil the knocking stars. Bintang yang bila depa pakai, ada alat dia, saya tak tahu lagu mana, tapi dia ada bunyi, dia ada wave dia tu. Bunyi dia bunyi macam lagu orang ketuk pintu. Lagu orang ketuk pintu dengar menggeron. Tapi Allah dah sebut dulu dah. Demi langit dan bintang yang mengetuk. Dulu mungkin bila kita baca tak tahu apa dia bintang yang mengetuk, tapi Allah duk dengar bunyi dah. Kalau kita nak relate dengan ayat yang lain, wa futihatis sama'u fakanat abwaba kan, bila terbuka langit itu terjelaslah pintu-pintu. Tak tahu kutuk pintu tu, kita tak tahu lah. Mungkin pintu itu ke medan seterusnya ke, ataupun tak tahulah tuan-tuan. Tapi itu ialah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ni kita boleh tumpang dan pakai. Mukjizat yang lain kita tak boleh pakai, kita tak boleh tumpang. Belah bulan dan sebagainya tu mungkin sebagai sahabat sempat tengok. Tapi kita ni yang sampai hari ni kita boleh rasa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quranul Karim. Baik. Jadi depa ni tak ada yang boleh lindungi mereka dah, tak tahan sangat-sangat dah. Okey, mereka lari meninggalkan tempat tinggal mereka dan menuju ke kawasan bukit. Bila mereka duk panas yang tak tahan dengan angin tak ada, mereka nampak di atas bukit itu ada naungan yang besar, pokok hujan yang besar. Maka mereka lari pergi sana. Mereka berkumpul di bawah awan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan naungan di bawahnya. Ketika mereka semua telah berkumpul, berdesak-desak di bawah awan, tiba-tiba Allah mengirimkan batu yang sangat keras dan panas membidik mereka. Gumpalan pekat di atas mereka itu yang mereka sangka sebagai awan itu ternyata merupakan azab yang telah ditetapkan untuk menghancurkan mereka. Kadang-kadang begitulah kehidupan ini. Mereka duk sangka benda tu naungan, benda tu adalah sejukan kepada mereka, benda tu ialah penyelamat kepada mereka. Bila mereka meluru pergi sana, rupanya itulah azab dan ajal kepada mereka. Manusia ini begitulah tuan-tuan. Bukan ajal sedang bergerak menuju kepada kita, tetapi sebenarnya kita yang sedang bergerak menuju kepada ajal kita. Ada orang meninggal dalam dasar laut, kita tak boleh fikir macam mana meninggal dalam dasar laut. Allah takdirkan pada hari-hari tertentu dia naik kapal Islam, terjun di bawah, mati di dalam situ. Ada yang Islam orang Indonesia dulu tu, tentera Indonesia tu mati syahid lah. Yang bukan Islam tu pergi kat depa lah. Jadi bukan saya nak kata salah ataupun tidak, saya nak beritahu takdir Allah begitulah. Ada orang mati di atas langit, ada orang mati dalam dasar laut, ada orang mati di atas katil, ada orang mati di bawah runtuhan bangunan dan sebagainya. Kita bergerak pergi ke arah kematian kita. Tapi itu kematian. Dalam konteks ini bala. Mereka bergerak pergi ke arah bala mereka. Kadang-kadang apa yang mereka buat tu mereka sangka ini berduit dah, tapi mereka sedang menenun bala mereka sendiri. Saya ingat satu ketika tuan-tuan, ada orang, dia ni pensyarah universiti, dia main cerita kat saya, di sebut tak apa ke, di Unimap, tak tahulah sekarang kat situ ke kat lain lagi. Dia kata bagaimana bila mana yang saya duk cerita, kata kadang-kadang orang kafir ni dia buat satu-satu benda, dia sangka benda tu sebagai penyelamat kepada dia, rupanya benda tu adalah binasa kepada dia. Dia kata orang Amerika Syarikat kan ada warhead,
peledak warhead yang peluru berpandu nuklear tu sangat banyak. Korea Utara ada 4 batang kot yang daripada marah sangat tu kan. Depa ada berapa ribu yang masuk kecil dan besar lah. Ada ICBMS, nama ada Intercontinental Ballistic Missile System. Ada kecil dan besar, campur semua tu beribu. Kata pesyarah ni kepada saya, dia kata, Ustaz, sebenarnya benda tu depa sedang memusnahkan negara depa sendiri sebab depa duk ada warhead tu merata negara tu. Rahsia lah lokasi tu. Sebenarnya warhead tu kalau yang nuklear punya, dia tak boleh nak sustain, melainkan dia kena perlukan air yang sangat banyak, air yang fresh, air yang elok. Yang elok tak boleh kot. Dia cerita kat saya pun tak tahu. Saya bukan ilmu bidang tu. Air yang elok punya lah, tak tahulah air suling ke air RO, tak tahu, tapi air yang elok. Air elok tak boleh dia kata, kena air tawak. Dia perlukan yang tu untuk sustain dia. Kalau tidak, lama kalau biar dia akan meletup. Kita bayangkan kalau Allah ni ada krisis air di Eropah kan. Mereka buat dulu Paris Convention, masa tu bincang tentang krisis air bersih di Eropah. Katalah Allah sekat air tawak, mereka tak boleh nak sustain, so dia akan self-explode dalam negara dia sendiri. Sesuatu peluru yang dia sangka boleh dia hantar kepada negara Islam, tapi bila duduk lama kat dia pun tak nak sustain, dia akan meletup tempat dia sendiri. Kadang-kadang begitulah, kadang-kadang orang kafir, orang kufar ni buat kerja, mereka sangka benda tu akan jadi keselamatan kepada mereka. Rupanya benda tu ialah bencana kepada mereka. Saya bagi contoh paling dekat dengan contoh yang tadi tu, mungkin jauh sikit contoh kan, saya pun tak apa nak clear dengan contoh dia bagi tu. Yang ni contoh ni tuan-tuan pun clear, saya pun clear. Contoh apa? Contoh Israel dia buat siren kan, tuan-tuan pun tahu kan, dia buat siren kat seluruh Israel. Bila mana roket Al-Qassam mai, siren dah bunyi lah kan. Macam kita lah, saya sekolah saya tepi sungai, rajin banjir. Bila air sungai dekat pintu air tu duk naik dah, dia bunyi siren lah. Kami di sini susah hati dah lah, esok nak kena beruih kalau ada banjir esok. Ni pun susah hati, naik yang tinggi dah tu. Jadi orang Yahudi ni dia sangka bila dia buat siren tu akan jadi keselamatan kepada dia lah. Bila bunyi siren, roket Qassam nak main, mereka sempat mereka menyorok masuk dalam mereka punya bunker mereka lah. Selain daripada mereka buat Iron Dome tu, tapi mereka ada bunker. Mereka sangka dengan mereka buat siren itu mereka akan selamat. Tetapi Allah takdirkan mereka binasa dengan siren tu sendiri. Kita tengok video di internet, bagaimana bila Al-Qassam mula nak plan nak lancarkan roket, siren di Israel tu bunyi, roket tak sampai lagi, depa pengsan dulu sebab siren, bukan sebab roket. Mati pun dah apa. Bukan kerana roket kita tak sampai lagi, tapi dia bunyi tu, dia dah takut dah. Nak jadi apa? Dia jadi anxiety, jadi ketak, dia takut, pengsan mati gitu ya. Benda yang depa sangka jadi penyelamat kepada depa, pembinasa kepada depa sebenarnya. Sekarang ni depa duduk diselubungi rasa takut. Bila nak lalu nak lintas siren tu saja pun duk rasa dudak dah. Jangan main tuan-tuan. Kalau bila Allah uji dengan perasaan itu, jangan main. Kita takut sungguh doktor gigi ni, lalu klinik gigi pun kalau boleh tak mau lalu lah. Takut. Yang tu baru tabiat manusiawi. Bagaimana dengan yang Allah takdirkan bala kepada mereka. Jadi begitulah kepada kaum ini pun. Mereka sangka benda tu penyelamat, mereka pakat pi berimpun ramai. Rupanya benda itu ialah kebinasaan kepada mereka. Mereka sedang menenun kebinasaan mereka sendiri. Terus saya kata kat mereka sajalah, kita pun juga begitulah kadang-kala. Kita yang ada di atas dunia ni pun kadang-kala setiap masa kita sedang mencipta dan membina syurga dan neraka kita sendiri sebenarnya. Kita duduk di atas dunia ni, kita buat baik, kita sedang membina satu tempat kita di syurga kelak, satu perhiasan yang indah, satu kedudukan yang indah, satu tempat yang luas. Kita sedang duk bina ni, kita tak nampak tapi kita duk bina ni. Man ghada ilal masjid awraha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada awraha. Barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan petang, maksudnya melazimi masjid, Allah sediakan dia satu pokok dekat syurga setiap kali dia pergi dan balik. Kita duk pi masjid surau sama lah, kita duk pi ni Allah duk buat. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu bayitan fil jannah. Siapa yang bantu bina rumah Allah di atas dunia ini, Allah sedang bina rumah dia untuk dia di syurga kelak. Maka dia duk buat ni, dia duk bina ni. Sama juga kalau dia buat benda-benda yang tak elok, mengumpat orang, adalah tempat-tempat dia di neraka kelak ni. Tempat dia nak kena gerak lidah, tempat dia nak kena makan daging saudara diri sendiri, tempat dia nak kena siap, tempat duk bina dah. Yang mana satu kita nak masuk ni, yang mana satu akan dikanselkan. Dan mudah-mudahan yang akan dikanselkan itu ialah yang neraka itulah. Mudah-mudahan insya-Allah.
Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadis Sahih Bukhari. Nabi kata a'zarallahu imra'an atau kama qala. Allah menerima a'zarallahu imra'an man akhara ajalahu ila 60 sanah atau kama qala. Riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, bila seseorang anak Adam itu, saya nak tanya tuan-tuan, dalam surau ni berapa orang yang umur 60 ke atas? Ramai tak? Kau tak ada? Ada? Betul? Umur muda-muda lah. Ada atas 60 tak mau kat tengah no. Kan nak suruh kat tengah pula. Dengar ni tuan-tuan. Kata Nabi SAW, ni hadis Bukhari. Seseorang itu bila mana dia dah capai umur 60 dan dia tak mati lagi. Kemudian maknanya dia akan mati selepas umur 60. Ni hadis Bukhari. Maka Allah tak terima lagi apa saja alasan dia. Bukan nak bagi tuan-tuan takut ni lah. Saya pun akan 60 juga. Tapi nak bagi semangat lah. Maknanya Allah tak terima lagi apa jua alasan dia. Dia tak boleh kata, ya Allah, saya tak sempat dengar seruan, tak dengar apa 60 tahun dah hidup. Ya Allah, tak ada orang main cerita kat saya tentang Islam pun, bohong 60 tahun dah hidup. Ya Allah, sibuk kerja apa pencen umur 60, takkan tak ada lagi pencen. Nabi sebutlah hadis. Nabi tak kata lah pencen umur 60. Tapi kemah Allah SWT ni saya nak beritahu dalam hadis tu, nak beritahu rahmat Allah punya luas. Maknanya siapa-siapa kalau dia mati before 60 years old, sebelum 60 tahun, sekurang-kurangnya kalau dia ada alasan, kalau Allah masih ada consideration, rahmat Allah tu masih luas. Bukan bermaksud siapa yang mati atas 60 Allah tak rahmat, bukan. Berdasarkan hadis tu nak beritahu siapa yang meninggal selepas 60 ni, dia susah sangatlah nak bagi alasan depan Allah dah. Dan nak bagi alasan apa? Sibuk anak-anak sekolah apa, anak-anak besar-besar dah. Alasan apa? Nak hantar anak pergi tuition, tak ada pergi dengar kuliah. Anak-anak semua kerja, ada anak habis dah, cucu habis dah. Jadi kalau yang bawah 60 ni kurang-kurang, dia masih lagi ada alasan. Bukan bermaksud dia selamat, tapi kata Nabi sekurang-kurangnya orang yang sebelum 60 dia dipanggil pulang oleh Allah, at least dia masih ada hujah yang boleh diconsider oleh Allah. Kurang-kurang lah. Ni saya bukan bagi takut tuan. Bila saya baca hadis tu, saya rasa macam Alhamdulillah, aku baru 33 berkat aku tu. Padahal aku pun akan 60 juga nanti kan. Sama yang kita ni pun. Cuma sekurang-kurangnya kalau kawan-kawan kita yang meninggal muda tu mungkin lah, berdasarkan hadis tadi tu kurang-kurang lah. Betul kadang-kadang tuan-tuan, ada orang bila dia umur 40, dia masa tu tengah duduk kalut, anak 4-5 orang duduk asrama, pergi balik tak dan kan. Pergi sana kejap sini tak dan, nak pergi menadah kitab yang jenis buat daurah satu hari dulu tak dan. Kurang-kurangnya benda tu dia ada lagi. Tu masuk hadis Nabi tadi tu. Tapi siapa yang capai umur yang dah matang, dah 60 ni, umur yang dia boleh rehat dah. Patutnya 60 ke atas ni dia tak usah duk terlibat lah, maki-maki orang, tak payah duk masuk lah media-media sosial yang teruk tu. Boleh lah tengkang dengan kawan-kawan taman sikit-sikit, beza-beza warna ni, tapi tak usah duk masuk lah TikTok ni. Malu 65 duk menari dalam TikTok ni kan. Tak padan lah. Tak usah lah tuan-tuan. Kadang-kadang saya susah hati. Saya dulu kan ada satu orang tua ni saya pengalaman sendiri lah. Tua dah tuan-tuan, tapi dia minat politik. Tak baik kata Bila tak sebut nama tak apa tapi dia baik. Memang orang yang soleh. Bukan kita kata dia jahat, orang yang baik. Tapi tuan-tuan, saya susah hati bila dia selalu kata kat Tok Roni Aziz, Allahyarham masa tu. Dia yang kata ni pun dah tua dah. Dia suka kata dia UMNO lah. Tapi dia bukan UMNO yang jahat. Dia UMNO yang zaman Merdeka dulu tu. Jadi bagi dia UMNO ni macam kapal layak bagus. Masa tu kan dia bermusuh dengan parti PAS. Masa tu kan media pula tak ada, Facebook apa semua ni. Dalam kepala dia ni Azim ni memang jahat lah. Kadang dia baca surat khabar duk maki kan. Saya duduk masa tu saya bukan sekolah lagi, kita tahu lah, kita duduk pimbang dengar kan. Tak mau cerita detail sangat lagi, tuan-tuan boleh teka. Tapi kita dengar lah, tak seronok bila kita dah umur 70 lebih, 80 ingat tak payahlah kita nak terlibat ketok-ketok orang, nak masuk dalam dunia ni. Saya ingat kalau umur-umur tu, tak tahulah kalau saya sendiri saya tak mau. Takut nak tanggung dengan Allah boleh ampun. Dengan orang ni mungkin lemah saya kot kalau saya fikir macam tu kan. Mungkin orang akan kata lah, buat apa, berjuang lah sampai mati. Takut perjuangan yang kita sangka betul itu salah. Berjuang selagi mana ikut landasan Quran dan Sunnah dan ijma' ulama' ni, mana boleh berjuang atas jalan apapun. Jaga betul-betul manhaj. Jangan kata ke orang, jangan fitnah orang, jangan ribah, jangan. Okey, silakan berjuang. Kalau tidak, kalau kita takut start umur 60 tu duduk di surau masjid dengan mengaji kitab, sudahlah. Tapi kerja sikit-sikit pun lebih kurang, tolong nak cucu pun lebih kurang sikit-sikit, sudah. Jaga mulut dengan hati betul-betul.
Pasal apa? Masa tu kita dah dekat sangat dah dengan kematian kita. Fudail Ibn Iyad kata kepada anak murid dia, bila dalam menghuraikan hadis ni, dia kata apa? Bila mana kita dah umur 60 ni, bermaksud apa? Kita dah lebih 50% dah daripada angka hidup kita ni. Maknanya kecondongan kita tu dah dekat dengan mati dah. Kalau masa dalam tempoh 60 tahun itu kita dah terima seruan dah. Kalau dalam umur 60 pun kita dah mampu lagi 60 ke atas ni, sayang lah kita. Sayang. Kalau kita dah 78 dah bergaduh lagi, dah menjerit hang aku lagi. Tak syok. Kita dah 96, kita duk bergaduh, duk berebut hang aku lagi. Tak apa seronok ah. Tak apa seronok lah. Kalau saya fikir macam tu lah. Kalau kita nak teruskan berjasa dan berjuang, silakan. Tapi ikut laluan yang betul, ikut cara yang betul. Boleh tuan? Maka mereka ni kena azab yang sangat dahsyat. Dan mereka ini mati, bumi pun menjadi gonjang-ganjing, ni bahasa Indonesia. Yang amat dahsyat. Nyawa-nyawa mereka terlepas melayang keluar daripada badan. Yang tertinggal hanyalah mayat-mayat yang bergelimpangan. Itu nasib kesudahan yang menimpa kaum Madian, kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Maka selesailah cerita tu. Saya nak pergi kepada bab yang seterusnya. Okey. Bab yang ke-31, bab Az-Zuriyah, bab zuriat, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kami telah mengemukakan di depan tentang kisah Nabi Ibrahim bersama-sama kaumnya. Dia cerita ni dalam bab-bab sebelum ni, dia dah cerita dah tentang kisah Nabi Ibrahim. Okey, tentang apa yang pernah terjadi dan apa yang pernah dilakukan oleh kaumnya kepada baginda. Juga mengenai kehormatan dan kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya pada bab ini, Nabi lepas pada tu kami ceritakan tentang kaum Madian, kemudian cerita tentang beberapa kaum seperti mana kaum Nabi Lut dan sebagainya. Kemudian sekarang kita akan berganjak untuk berbahas secara terperinci tentang anak keturunan Ibrahim. Maka kata Ibnu Katsir, dia dah selesai dah semua cerita-cerita tentang kaum-kaum tersebut. Maka dia nak mai kepada cerita perbincangan tentang anak cucu Nabi Ibrahim. Baik. Dia ada satu pemisah kat sini, tuan-tuan, tak ada. Pada era sebelum bab ini, kebanyakan umat itu mereka terbinasa oleh bala-bala musibah yang besar. Betul tak? Kita perasan tak? Setiap bulan kita duduk kuliah ni, at the end kesudahannya kena ribut, kena puting beliung, kena banjir besar, kan? Kena sergahan malaikat, kan? Daripada bab yang saya nak baca malam ni sampai ke depan, Nabi Lut kita lepas lagi. Faham kan? Nabi Lut Faham. Tak ada dah yang main macam tu. Tak ada dah yang main macam tu. Ada hampir sekali nak jadi Nabi Yunus kepada kaum dia, tapi tak jadi. Tak jadi, Allah nimpakan rahmat. Kepada kita ada tak umat Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Ada yang kena bala besar teruk? Lagu mana yang terjadi kepada umat sebelum? Tak ada. Lepas tu ulama buat ada satu garis antara kaum sebelum ini sampai kaum anak-anak Nabi Ibrahim ni. Dia ada satu garis yang lepas pada tu kita ni umat-umat yang daif, yang lemah ni, yang kita tak mampu nak tanggung semua tu. Dan rahmat Allah lah kepada kita. Dan bahkan banyak syariat-syariat zaman dulu ni yang kepada kita ni banyak diringankan. Sebab tu kita minta kepada Allah kan, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan kepada kami satu bebanan syariat yang mana seperti mana engkau timpakan kepada umat sebelum kami. Tuan-tuan, umat sebelum kita kalau buat dosa nak minta ampun kena, nak taubat kena bunuh diri. Nak taubat kena bunuh diri. Kita bunuh diri berdosa, dosa besar. Umat sebelum kita kalau pergi perang, ghanimah, harta rampasan perang tak boleh ambil. Dia kena himpun setempat harta rampasan perang tu, tok di satu tempat, api akan sambak harta rampasan perang itu. Itu bermaksud perang mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis Bukhari dalam menceritakan bab ini. Kisah Nabi Yusha' bin Nun dibawa kaum dia pergi perang Bani Israel lah. Lepas-lepas perang tu, cerita perang tu panjang dalam hadis tu, saya tak mau pi lah, nanti jadi panjang sangat. Mungkin ada masa saya akan cerita. Perang tu panjang. Perang tu lah yang matahari berhenti tu. Matahari berhenti, Nabi tak mau cerita kan, cerita juga. Nabi Yusha' tahan matahari. Depa perang hari Jumaat. Kalau hari Sabtu cuti, half day, Ahad cuti.
Nak suruh curi juga Isnin boleh lah. Hari Sabtu orang apa nama ni, Bani Israel cuti. Dia pun tak boleh buat kerja hari Sabtu. Hari kebesaran dia hari Sabtu. Kita hari Jumaat. Jadi hari Sabtu ni syariat depa diharamkan perang. Cerita dia depa pergi perang tu hari Jumaat. Perang tu tuan-tuan dah leading dah, tinggal sikit lagi depa memang habis menang lah. Tetapi cerita dia nak masuk maghrib dah. Matahari duk turun nak masuk maghrib. Masuk maghrib bermaksud permulaan hari baru. Baik. Kalau masuk maghrib sekali lagi kena berhenti perang sebab bermaksud masuk hari Sabtu. Bila berhenti perang, bolehlah perang hari Ahad pula. Tapi dahlah musuh nak kumpul kekuatan baru. Maka masa itulah Nabi Yusha' bin Nun doa. Nabi Yusha' bin Nun tengok matahari, dia kata, "Innaka ma'murah wa ana ma'murun." Wahai matahari, hang itu tunduk kepada Allah, hang ada arahan hang, aku pun ada arahan aku. Hang pun terima arahan daripada Allah, aku pun terima arahan daripada Allah. Hang buat kerja hang, aku pun buat kerja aku. Maka dia doa kepada Allah, ya Allah tahanlah matahari. Matahari berhenti. Matahari tak turun. Sampailah dia menang perang, barulah turun. Baru masuk maghrib, berhenti perang. Lepas habis berhenti perang tu, dia berhimpun harta-harta rampasan perang ni. Himpun, letak di satu tempat agar akan ada api mai sambang. Ada pro and con benda ni tuan-tuan. Setengah orang ada kata, Ustaz, kalau jadi lagu tu lagi bagus Ustaz. Sekurang-kurangnya kita tahu Allah terima ke tak terima amalan kita. Kita akan fikir macam tu kan. Kurang-kurangnya kalau api tu tak sambang, kita tahu, aku perang tadi ni tak ikhlas. Lepas tu baca tu Allah tak terima. Kalau api mai sambang bermaksud Allah terima, kita tahu dah. Yang sekarang ni masalah kita tak tahu. Kita duk semayang, kita duk apa semua ni, Allah terima ke tak terima ni, kita takut. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itu juga rahmat kepada kita. Kalau Allah tunjuk depan-depan, lepas habis semayang, siapa yang Allah terima, dari dia nak naik, tulis right satu, ting, terima. Tenuh tuan-tuan, lepas habis semayang pakat katuk habis ni. Ni tak? Takut. Takut. Allah tak tunjuk tu sebenarnya rahmat kepada kita dah. Kita ni pula, lepas kita dah buat, serah pada Allah. Serah dengan yakin Allah mesti terima. Allah takkan tolak ibadat para hamba dia. Kebaikan walaupun sekecil zarah, Allah takkan tolak. Kita doa, ya Allah, aku dah buat sabih baik dah, ya Allah, wuduk aku dah jaga, aku dah mai semayang mai awal, aku dah ikut imam elok. Terimalah ya Allah. Khauf wa raja, takut dan harap pada Allah. Anna inna zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudusi. Allah, aku bersama sangkaan hamba aku terhadapku. Cukup. Kita jangan dua bolak-balik. Takut tak apa. Takut dan harap. Takut Allah tak terima tak apa. Tapi jangan sangka Allah tak terima. Itu lain tau. Takut Allah tak terima ni akan menyebabkan dia makin nak buat baik. Dia makin khusyuk. Dia makin jaga. Tapi kalau sangka Allah tak terima ni, dia macam, buat apa Allah tak terima, buat apa. Doa apa Allah tak bagi pun, buat apa. Tak bagi sungguh tuan. Ni lepas kita semayang, lepas doa, amin, Allah akan uruskan. Kita ada permintaan kepada Allah, kita tak dapat lagi. Jangan fikir lama-lama dalam benda tu tuan-tuan. Serah pada Allah. Reja Allah untuk tunaikan permintaan kita. Pasal kita dah minta dah. Takkan kita nak tanya hari-hari. Pergi tengok Allah buat dah. Minta, serah pada Allah. Teruskan minta lah. Tapi jangan duk fikir, lagu mana Allah nak selesai masalah aku ni. Kita tak ada duit, minta kepada Allah, kerja kena buang. Kita dah fikir, Allah nak bagi kerja Kelang, Allah nak bagi kerja apa, Allah nak bagi macam mana. Kalau aku dapat kerja di Penang macam mana, nak sekolah lagu mana. Kalau macam mana kalau aku dapat kerja di Sarawak, dia pun susah hati pula dah. Minta, Allah akan buat. Part kita pula apa? Lepas minta, kita hari-hari yang kerja kita ni istighfar. Istighfar agar hari-hari kita terampun dosa dan kita teruskan minta. Istighfar kerja kita. Yang nak bagi kerja Allah. Selalunya manusia ni lepas dia minta, dia nak ambil kerja Allah. Dia tolong fikir pula. Lagu mana. Saya tuan-tuan tahu, saya rajin cerita saya ada masalah tu kan. Gastrik dengan anxiety tu yang saat cancel, saat ada kuliah tu. Biasalah tuan-tuan, pergi berubat merata dah, dia tak jalan kau, pergi buat macam mana. Saya dah baca kat internet pun ramai lagu tu, sabarlah kan. Tapi saya kadang-kadang doa, saya minta, ya Allah, aku takut hospital ni, aku nak hospital tu. Doa lah hati ni. Mulut tak habang, biar hati. Ya Allah, aku baca kat Google ni, dia power masuk kamera dalam mulut. Aku takut, ya Allah, aku makan ubat pun tak boleh. Dalam hati, mulut dah lah. Sampai satu ketika saya fikir, apa benda yang aku duk merapu ni kan. Saya dengar satu kuliah lalu kat Facebook saya lah. Apa nama ni, Mufti Meng kan. Dia kata manusia ni selalu dia tolong nak fikir bagi. Padahal dia doa sudah, Allah boleh selesai pada jalan-jalan yang dia tak sangka. BP Allah boleh bagi baik sekali mata lah. Terus dia fikir,
Kerja kita teruskan istighfar sajalah. Serah pada Allah. Masa akan menentukan. Sudah. Yang kita duk fikir siang malam tu yang kita tak baik-baik tau. No? Itu contoh saya lah. Contoh tuan-tuan mungkin sama lah. Ya, semua kat sakit belakang seorang ni kan. Semua kat keadaan sakit ni. So, serah pada Allah. Allah akan buat kerja Allah. Kita buat kerja kita. Baik. Kat mana tadi tuan-tuan? Sampai tahap tu Upi no? Saya fikir balik. Okey. Nabi Ibrahim tadi anak keturunan Nabi. Okey, yang kita api tu baru mai. Maka api tu tak mai sambar. Yang perang tu tak mai sambak harta rampasan perang tu. Bila api tu tak mai sambak, maka tahulah Nabi Yusuf bahawasanya ada dalam kalangan depa ni yang curang, yang menipu. Maka Nabi Yusuf panggil seorang-seorang salam. Salam. Siapa yang tangan dia melekat dengan Nabi Yusuf, maka bermaksud depa ni ada sembunyi sesuatu. Ini bukan cerita mastika, ni cerita hadis Bukhari. Maka memang lekat sungguh kat satu kabilah ni. Mula-mula Nabi Yusuf panggil semua ketua-ketua kabilah mai. Salam. Secara ramai Salam. Ada satu kabilah ni tangan salam lekat. Maka kata Nabi Yusuf, dalam kabilah hang ni ada orang yang mencuri. Maka Nabi Yusuf pergi salam pula dengan budak-budak kabilah tu. Salam. Seorang lekat. Lekat kan tak boleh bohong lah. Nabi kot. Maka hang curi apa? Dia curi kepala lembu. Kepala lembu yang buat daripada emas. Maka Nabi Yusuf suruh tak balik, barulah api tu mai sambah. Bermaksud maqbul lah, diterima perjuangan dia tu. Kalau tidak, bila api tu tak mai sambah, bermaksud tak terima. Macam kita ni, kita lepas habis mayang semua ni, lepas habis ibadat, doa kepada Allah. Dan kita doakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah daripada kami. Cukup. Serah pada Allah. Kita ni kadang-kadang lepas kita satu kita fikir hak kita, yang kedua kita fikir hak orang lain. Dia tu mayang tu terima ke dok tu mayang tu. Orang kita fikir mayang orang lain dah. Manusia. Sambunglah. 8-16. Dia main perbahasan tentang Nabi Allah Ismail wal Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin, kata Allah. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Allah menyebutkan tentang Ismail, Idris dan Zulkifli termasuk orang-orang yang sabar. Kullum minas sabirin. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Yang ni yang paling kita nak kali ni, rahmat Allah. Dapat rahmat Allah ni tuan-tuan, full stop habis lega lah kita. Yang kita nak sekali ni rahmat Allah. Yang tu yang paling kita nak dalam hidup ni tuan. Kita buat amalan 1000 tahun pun kalau tak dapat rahmat, tak ada erti kita. Tak boleh masuk syurga sejam pun tak cukup. Itu kita minta rahmat, belah ihsan, simpati daripada Allah terhadap kita ni. Macam Ustaz Somad kata lah kan, kita tak minta Allah tukar takdir kita, tapi kita minta lemah lembut Allah di dalam takdirnya kepada kita tu. Baik. Sambung Para ulama nasab mengatakan bahawa Ismail merupakan orang lelaki yang pertama yang berjaya menaiki kuda, tunggang kuda. Sebelum itu kuda merupakan binatang liar, lalu ditundukkan oleh Nabi Ismail sehingga menjadi binatang jinak yang enak ditunggangi sebagai kenderaan. Baik. Seperti mana sabda Nabi SAW, milikilah kuda dan jadikanlah ia warisan di antara kamu, kerana sesungguhnya kuda itu merupakan warisan dari orang tua kamu, iaitu Ismail. Itu hadis Nabi SAW. Baik. Daripada Abdul Malik bin Abdul Aziz, daripada Abdullah bin Umar, hadis tersebut. Okay. Selain daripada itu, Nabi Ismail ialah orang lelaki orang yang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Fusha tu, bukan Arab yang ammi tu, Arab yang fusha, Arab Quran. Orang pertama. Dari bangsa Arab Al-Aribah yang pernah singgah di tempatnya di Mekah, dari kabilah Jurhum, Amalek dan penduduk Yaman yang merupakan bangsa Arab terdahulu sebelum Ibrahim AS. Kan kita dah pernah cerita dulu, Arab ni ada 3. Aribah, Badiyah, Aribah, Musta'aribah. Rasulullah SAW kategori Musta'aribah. Adapun Badiyah ni Arab yang lama, Arab Nabi Hud, Arab Nabi Saleh. Kemudian ada Arab Aribah pertengahan dan Arab Musta'aribah. Dia menjadi Arab, asimilasi. Jadi bahasa Arab itu yang kalau yang betul-betul dialek yang original macam Quran itu sebut sebagai Arab Fusha. Yang Quran itu orang Arab sendiri pun tak cakap Arab tu. Bahkan hari ini pun bukan semua orang Arab yang pandai Arab Fusha tu.
Sebab tu bila orang Arab di jahiliah bercakap Arab, bila Rasulullah SAW datang membawakan Quran, dia pun takjub. Ya? Ada seorang lelaki ni nama Dhimat Al-Azdi. Saya cerita lagi. Dhimat Al-Azdi ni, dia ni tok bomo besar dalam zaman jahiliah. Dia bukan duduk di Mekah, tapi dia rajin pergi Mekah. Satu ketika, dia main di Mekah, dia dengar orang duk cerita kat dia yang Muhammad ni kena sihir. Muhammad ni kena sihir. Memang tuan-tuan, orang pakat masa tu Rasulullah duk menyampaikan wahyu peringkat awal di Mekah. Nabi tak hijrah lagi. Memang tuan-tuan, masa tu Utbah bin Rabi'ah benda jumpa Nabi, dia kata, wahai anak menakanku, dia kata, anak apa ni, dia kata, anak apa dalam hang bawa risalah kerasulan ni, ya? Hang bawa benda yang azim, jita bi amrin azim, hang datang dengan membawa benda yang besar ni. Utbah kata kat Rasulullah, masa tu Rasulullah peringkat awal, farraqna jama'atahum, hang ni telah pisahkan kesatuan orang Arab ni. Hang nak apa? Kalau hang nak duit, kami himpun semua duit kami bagi ke hang. Hang kaya, kami miskin, tak apa. Aghniya ka, bagi hang kaya, kami miskin, tak apa. Kalau hang susah, hang nak pangkat, tak apa. Kami semua berhenti letak jawatan, semua pangkat kami ambil ke hang seorang. Dan kami takkan buat keputusan melainkan dengan arahan hang. Tak apa, ambil lah ke hang. Dan kalau hang sakit, kalau hang tak tahan dengan suara yang selalu mai ke hang, allati ja'aka, yang selalu rajin mai ke hang tu, tak apa, hang beritahu kat kami akan cari tabib yang paling mahal, kami akan share duit untuk bantu hang. Siapa yang duk mai kat Nabi tu? Malaikat Jibril lah. Dia perlu sangka macam hantu duk bisik. Asalkan hang berhentilah duk dakwah ni, dia kata Utbah masa tu. Masa tu lah. Baik. Jadi orang duk faham Nabi SAW ni kena sihir. Jadi bila seorang lelaki ni, Dhimat ni, pawang dia sebut macam tu di nama rasmi pula no? Tak boleh. Dia sebut macam tu. Ketua Bomo Malaysia tu pun orang bayang muka tu pula. Bomo paling besar lah sini. Bomo paling besar. Ya. Dhimat Al-Azdi ni dia bomo paling besar, tabib. Ya. Dia sampai di Mekah, masa tu pakat duk viral kata yang Muhammad ni kena sihir. Maka dia tanya orang Mekah mana rumah Muhammad tu. Maka orang tunjuk-tunjuk, maka dia dia cakap elok, bukan dia marah. Dia kata, wahai Muhammad, aku ni inni arqi 'ala rihi, aku ni boleh jampi dekat angin. Ya, aku ni boleh jampi lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada aku. Dia pun sebut Allah dah, cuma dia syirik kan. Allah kurniakan kepada aku ni kemujaraban. Bila aku doa ni jadi. Aku bukan doa, arqi ni jampi. Serapah, jampi. Cuma jampi tu ada perbincangan lain. Tu kena panggil ustaz rawatan Islam. Arqi ni kalau tak ada unsur syirik tak apa. Walaupun dia datang daripada yang lama, pasal ada hadis. Tak apalah, tu panjang. Jadi dia kata, boleh tak kalau hang izinkan aku nak mula nak jampi je. Macam lah ni kata tu kan, kena berubat setengah. Dia kata, ini kalau izin saya nak mula kan. Betul tak? Kan orang berubat dulu kan macam tu kan. Budak ni susah pasal banyak mambang-mambang yang menjaganya. Kan, kalau izin tok nak mula tok pun ketuk kan. Tok ni apa temberang tu kan. Minta pulut 3 telur 3 biji di atas kan, ayam panggang belakang nak tunggu dah ada orang tu. Rupanya hak yang tok bawah betul tu pun bohong kan. Tak apalah tu cerita Piramli, dia perli sedap lah kan. Tapi dia kata boleh kalau izin tok nak mula lah. Dia kata kat Piramli, dia kata kat Piramli pula dah. Dia kata kat Rasulullah kan. Maka Nabi senyum, Nabi jawab balik kat dia tu. Yang Nabi jawab tadi tu yang saya baca mula-mula kuliah tadi tu. Innal hamdalillah tu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai habis lah. Dia bagi khutbatul hajah. Dia dengar, dia suruh Nabi ulang lagi. Ulang sampai 3 kali. Maka dia kata, aku tak pernah dengar ungkapan seindah ini. Maknanya apa? Itu ungkapan fusha yang sedap. Yang tak boleh direka. Orang Arab cakap Ami, cakap dialek yang kalau dia pandai bahasa baku pun dia tak boleh reka seperti macam tu. Sebab tu Allah cabak dalam surah Baqarah, Allah katakan kalau dia boleh buat fa'tu bi suratin min misli. Boleh buat satu surah. Rimpun ramai-ramai buat satu surah yang sama macam Quran kalau boleh buat. Wad'u syuhada'akum, panggil semua penolong-penolong kamu buat satu surah kalau boleh buat. Tak boleh buat, Ustaz. Adalah
apa nama ni, Musailamah Al-Kazzab buat surah katak kan. Katak, oh katak, engkau tidak lain hanyalah melompat ke kanan, melompat ke kiri. Tuan baca. Bukanlah suruh baca semayang, tapi baca surah-surah yang Musailamah buat. Merapu. Ternyata pasal katak, engkau lompat ke sana dan kemari. Apa ingat lagu tadika ke? Lompat si katak lompat. Cuba nak buat, tak jadi. Musailamah Al-Kazzab ni dia satu markah. Markah dia pun Nabi palsu juga. Suja'ah nama dia kan. Dia nak menikah dengan Nabi palsu perempuan, dia Nabi palsu lelaki. Maka orang tanya dia, apakah hantaran perkahwinan? Dia kata hantaran dia esok tak payah sembahyang. Pasal aku dapat wahyu kata esok pakai cuti, tak payah sembahyang. Pasal Nabi nak kahwin dengan Nabi. Merapu Musailamah ni. Yang bunuh dia siapa? Wahsy. The same guy yang bunuh Sayyidina Hamzah, dia bertobat dan dia bunuh Musailamah Al-Kazzab. Cuma Wahsy kata masa aku baling tombak aku tu, ada satu tombak lain yang kena juga dia. So aku tak pasti tombak aku ke tombak orang lain yang bunuh dia. Aku harapkan tombak tu tombak aku. Pasal dia nak tebus balik. Baik, sambung yang ni. Padi berhenti lah sebenarnya. Bunyi lah, boleh sikit ya? Boleh no? Menjelang iqamah saya ikut tu lah no? Baik. Okey, maka Nabi Ismail power bahasa Arab lah. Asal Arab yang fusha, Arab yang betul. Dan Arab fusha ni tuan-tuan, kalau nanti habis-habis kuliah tuan-tuan sembang-sembang dengan ustaz kan, tuan-tuan tanya, saya suruh tanya ni. Kalau ustaz-ustaz tuan-tuan bersama lah kot, kalau kita melazimi kitab-kitab lama, tulisan ulama dulu, kita boleh beza. Ulama-ulama dulu yang salaf, yang mutaqaddimin, mereka memang tulis fusha, sedap. Bahkan kalau kita baca hadis pun, dengar hadis Nabi cakap pun macam sedap kan? Sedap macam ayat Quran. Bukanlah ayat Quran, tapi sedap. Kita dengar Arab lah cakap, tonton-tonton saya pun tak faham kadang. Cakap apa ni? Kita tengok movie Arab kan, tak boleh tangkap. Kalau yang duduk mengaji lama, contoh macam ustaz tu duduk mengaji di Mesir lama, dia tengok filem Arab Mesir, dia boleh tangkap. Pasal dia duduk di sana. Saya tak duduk di sana, saya tak tahu. Bila saya dengar filem Arab, saya tak lepi, saya tak faham. Tapi bila dengar Quran, dengar hadis, saya boleh faham. Pasal kita belajar fusha ya. Ustaz-ustaz yang mengaji Morocco, dia dengar dialek. Tapi Morocco banyak fusha. Macam Arab Yaman, cara Yaman amalkan dia qa jadi ra, kul jadi rul. Macam tu banyak kan. Okey, macam cukup fakat. Kalau Malaysia panggil bas macam Hindustan tu. Macam-macam lah. Tapi ulama dulu ni memang depa menulis dan depa bercakap fusha. Ini betul, salafus soleh. Pada era awal tu. Barulah lama-lama fusha tu makin hilang sampai hari ni lah. Akhirnya Arab jadi bahasa percakapan saja. Nahwu, sorah apa semua ni kena dipelajari. Kadang-kadang orang Melayu lagi pandai daripada orang Arab dalam bidang itu. Sebab tu jangan heran ada ustaz main pada Arab, main masuk Malaysia dia buat cakap pandai. Dia tafsir ayat Quran, hadis pun salah. Pasal dia mungkin boleh cakap Arab tapi dia tak pandai fusha sangat. Dia tak pandai kaedah nahwu, dia tak pandai kaedah sorah. Maka meskipun dia Arab, dia sangka dia pandai daripada kita. Tak, dia Arab bercakapnya, dia bukan Arab. Apa nama grammar. Sebab tu kita kalau ada orang Cina dan India yang belajar degree bahasa Melayu, kita mungkin kata aku lagi cakap bedang, tapi di sudut cakap, di sudut grammar dia lagi pandai. Dia tahu apa itu unsur lewah, dia tahu apa itu semantik, dia tahu apa itu dia disebut sebagai metafora kan, dia tahu apa itu sintaksis ayat, morfologi, fonologi, dia tahu. Kita tak tahu apa pun. Kan? Kita tahu cakap kan? Macam itulah kaedah dia. Nabi Ismail dia power semua tu. Sampailah turun kepada satu suku Huzail yang sangat pandai bahasa Arab. Imam Syafi'i pergi berguru dengan suku ni lah 10 tahun. Masa tu Imam Syafi'i pandai fiqhul hadis. Apa yang Nabi kata, yang kadang-kadang orang tak boleh pecah kod tu. Nabi kata dalam hadis, apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innama bu'istu jawami'ul kalim, bijawami'ul kalim. Aku bukan sorry. Betul? Kama qala. Aku diutuskan dengan kalimat-kalimat yang jami' kalim, short and sweet, yang mudah faham. Tapi ada beberapa kalimat Nabi yang kita tak faham, yang sahabat tanya kan? Sahabat tanya, "Wa mal fa'lu ya Rasulullah?" Contoh ada satu hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Nabi kata wala adwa wala tiyarah walakin yu'jibuni al-fa'lu. Jangan ada percaya-percaya kepada penyakit berjangkit yang karuk ni, kepercayaan karuk lah. Okey. Dan jangan percaya kepada ramalan burung. Tetapi yu'jibuni al-fa'lu. Tetapi kalau nak cakap, kalau nak percaya pun, nak sebarkan pun sebar kalau al-fa'lu, sebab aku suka al-fa'lu. Sahabat tak faham. Sahabat tahu wa al-fa'lu ya Rasulullah. Apa benda al-fa'lu itu? Bukan Nabi reka. Kalau ada kamus dewan zaman tu, kalau buka memang ada perkataan tu. Tapi Nabi tahu.
Bukan Nabi pergi reka perkataan baru dah. Perkataan itu memang wujud dalam bahasa Arab pun. Tapi dia pun tak tahu. Wa mal fa'lu ya Rasulullah. Maka Nabi kata al-fa'lu huwa kalimatun tayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Banyak lagi lah. Al-wahnu Nabi sebutkan tentang wahnu, tentang penyakit wahan. Sahabat tu, wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa benda wahnu tu Nabi sebut? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa lagi perkataan lagi? Apa nama ni? Banyaklah perkataan-perkataan lain, ruwaibidah dan sebagainya. Banyak perkataan dia. Sahabat tanya, apa maknanya Rasulullah? Nabi jawab. Imam Syafi'i berguru lama dengan suku Huzail 17 ahad. Dan power bahasa Arab. Pasal itulah banyak hadis-hadis yang tak boleh dipecahkan kod dia. Kadang-kadang orang faham cara lain. Imam Syafi'i faham cara yang betul. Bukanlah nak kata nak merendahkan imam yang lain, tapi Imam Ahmad sendiri puji. Imam Syafi'i. Imam Ahmad kata apa nama, rahimallahu Syafi'i. Allah rahmatilah Syafi'i ini. Sebab apa? Sebab wa minhu daripada dianya, ataupun dalam al-kamakal, kalau bukan kerana dia, laula Syafi'i lam na'rif fiqhul hadis. Kalau bukan kerana Syafi'i, mungkin kita semua tak pandai fiqh hadis, makna-makna hadis yang Nabi nak sebenarnya. Oh, tuan-tuan, Imam Syafi'i. Sebab apa? Pasal dia mahir bahasa Arab sungguh-sungguh. Sebab tu tuan-tuan, saya tak mahir. Saya terang abang. Tapi di surau tuan-tuan mungkin ada ustaz-ustaz yang memang lama duduk di Arab 10 tahun 20 tahun, mungkin dia mahir. Tapi kalau dia duduk di negara Arab, dia duduk sama-sama orang Melayu, balik main dia pun tak dia cakap memang. Dia bukan atas ngaji, itu atas diri sendiri. Baik. Apa nama ni? Tapi saya tidak mahir. Cuma saya nak beritahu apa hilang dah. Saya tak kalau orang tu dia mahir sungguh, walaupun dia tak hafal Quran, dia jadi makmum kita, imam baca silap, dia boleh tahu. Walaupun dia tak hafal. Dia tak hafal, tapi dia boleh tahu silap. Pasal apa dia boleh tahu? Pasal ilmu nahwu surah dia tu. Kalau majrur ni, kalau majrur mufrad ni wajib bi kasrah. Pasal apa dia baca bi fathah ni? Dia murung, dia silap ni. Walaupun kau dia tak hafal, tapi kaedah dia tu dia tahu. Yang ni dia masuk amil nawasib. Masuk amil nawasib ni dia wajib apa ni, mansub bi fathah. Pasal apa dia pergi baca kasrah ni? Dia salah ni. Walaupun dia tak hafal, tapi dia tahu kaedah, maka dia boleh tahu orang tu salah dan sebagainya. Mengaji kaedah. Orang Arab yang memang beranak-beranak bercakap ni, dia tak mengaji kaedah. Itulah yang membezakan. Kalau orang tanya kita, apa beza ustaz dengan tok guru? Tok guru mahir kaedah. Faham yang tu? Kaedah-kaedah ibarat kitab semua ni dalam kepala. Syekh Baba Ismail Sepanjang dan sebagainya. Kalau kita Baba Ridauddin, mahir. Mahir. Beza. Ustaz dia kadang-kadang dia ceramah. Ada yang dia boleh, ada yang tak boleh. Tapi kalau kita ilmu alat ni, jangan main. Urai satu. Itu beza tok guru dengan ustaz. Kalau orang tanya kita lah. Sebab tu saya tak setuju kalau kita bermudah-mudahan panggil orang tok guru. Minta maaf, bukan nak merendahkan ustaz-ustaz, tapi kalau dia tok guru sungguh, kita sebut tok guru. Kalau dia bukan tok guru, kita panggil ustaz. Bukan kita nak merendah, ustaz pun dah mulia dah. Sebab kita tak mau lama kelamaan gelaran tu jadi nampak rosak. Jadi macam semua pakai tok guru belaka. Hak mana tok guru betul yang tu saya takut. Tapi bila kita sebut macam ni, orang kata dia ni cemburu, susah pula. Tapi hakikatnya benda tu kena. Yang abang Jai, Ustaz Zahid Idrus pernah marah. Orang tulis dia tok guru, dia tak mau. Jangan panggil. Kalau melawak dengan kawan tak apa, tuan-tuan ustaz mai. Tok guru melawak tu tak apa. Ni sampai tulis dekat poster ni, saya ingat tak payah. Tok guru kena tok guru betul Kena dia melazimi semua ilmu-ilmu alat ni, kena lepas satu. Kalau idhafah pun tak lepas, tok guru apa? Saya tak sebut siapa-siapa tu. Memang saya tak perli siapa-siapa pun. Ni saya beri contoh yang tak ada kat Malaysia pun. Takut tuan-tuan kata saya perli orang pula. Tak. Dalam kepala saya tak nampak muka siapa-siapa pun. Cuma saya berkata memang kalau dia bukan, jangan. Bahkan saya pun saya tak suka. Ustaz pun saya tak bagi kalau boleh. Tapi dah orang panggil juga, tak apalah. Al-Fadhil tu saya tak mau. Bukan kata saya bagus tak. Pasal tak bagus dia ni saja nak suruh orang kata dia bagus. Dah memang tak bagus sungguh. Kalau kenal saya dulu, tahu lah dia ni tak boleh ustaz. Tak boleh panggil sir sudah. Kan? Jangan. Tapi orang lain panggil lah, saya tak mau. Cuma kadang-kadang dulu bila kita tak panggil ustaz, dia panggil bro saja, nampak tak kemas pula kan. Panggil bila ustaz. Walaupun tak apa nak seronok kan. Betul nak buat doktor cepat-cepat ke, orang panggil doktor ni asal lega sikit. Ustaz ni kita rasa macam besar sangat gelaran tu. InsyaAllah kena berhenti dah. Saya nak pergi pada satu bab lagi ni, tapi tak apalah. Saya nak cerita yang tu. Sambil tutup saya cerita lah. Yang ni saya janji 1 minit lah. Tadi masa duk main ni, duk rasa lagu tak sedap hati tak. Nak berhenti awal. Saya semangat pula dah. Saya nak pergi satu bab, saya tak hutangkan tuan-tuan yang ni. Nabi Ismail
power bahasa Arab, turun kepada keturunan-keturunan itu sampai ke Bani Huzail. Rasulullah sebenarnya pakar bahasa Arab. Kemudian ada beberapa orang lagi sahabat yang pakar bahasa Arab macam Sayyidina Umar dan sebagainya. Okey. Dan kemudian di Mekah ni tuan-tuan, masa tu di Mekah ni berkhabar kalau cerita bulan depan dia tak seronok dah. Nak kena cerita bulan ni masa Rabiul Awal. Mekah pada masa ni satu kota yang Allah berkati lah selepas doa Nabi Ibrahim tu. Pasal ni dia cerita pasal Nabi Ismail kahwin seorang. Itu bini yang kedua kan. Bila bini kedua tu Nabi Ibrahim pergi melawat tu, Nabi Ibrahim ada doa kan. Nabi Ibrahim doakan pada mereka dalam Quran sebut kan, supaya Allah berkatilah makanan dan minuman mereka. Sebab tu tuan-tuan, cuba kita kaji tengok. Dalam sirah kita dah baca, orang Arab ni pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam makan apa? Kambing. Ya. Kolesterol tak naik pun. Ya. Cuba tuan-tuan buat kajian. Kambing di Mekah dengan kambing yang ghairu Mekah, yang bukan Mekah. Kenapa kita makan kambing di luar? Kita tahu, oh tak ada apa. Tapi orang yang darah tinggi dia berasa agak. Kan? Sebahagian ulama buat kajian ni bukan saya cerita kosong. Ya. Disebut. Adakah kerana kambing-kambing yang daripada tanah Mekah ni terkena barakah doa Nabi Ibrahim bila Nabi Ibrahim minta agar diberkati makanan dan minuman penduduk Mekah ni? Betul ya kan? Try tengok kan? Try kita makan kambing Malaysia seminggu tak berhenti. Kita duk yakin tak sakit, dia berasa juga. Orang sakit dia tahu lah. Dengan tengok apa orang di sana makan tak edit apa. Allah Ta'ala alam lah. Mekah dulu kota yang ramai orang dan kota yang sihat berbanding Madinah. Madinah Yathrib qabla Rasul. Yathrib sebelum datangnya Rasulullah memang kota yang penyakit, bumi penyakit. Masa tu bila sahabat-sahabat hijrah pergi Yathrib, orang gelak pasal orang kata penyakit. Sebab tu bila sahabat-sahabat dengan Nabi mai balik masa peristiwa Fathu Mekah, depa pakai ihram depa itibak tu bagi tunjuk bau. Tu nak tayang tau. Memang antara syariatnya nak tayang. Tunjuk ni, masa kami. Hampa duk kata kami pergi bumi penyakit. Tengok tu dia. Tu antara salah satunya juga tu. Ya. Sebab bila Nabi sampai, penyakit semua musnah kat Madinah. Angin Madinah itu jadi syifa. Sampai sekarang kita pergi Madinah kita seronok kan. Bahkan Nabi kata, siapa-siapa yang mampu berdoalah untuk mati di Madinah, kerana syafaat aku bersama dengan orang yang mati kat Madinah tu. Doalah mati di Madinah. Semua kita pakai doa bagi semua satu barang ni kita mati di Madinah belaka ramai-ramai. Ni, saya memang nak mati di Madinah tuan, terang abang. Ya, takut, kita takut kita tahu kita teruk ke mana kan. Mati mudah-mudahan dapat syafaat Nabi. Ya. Satu. Yang kedua, apa nama ni, bapa Nabi SAW Abdullah mati di Madinah sebab kena penyakit Madinah tu lah. Dia panggil sebagai wabak Madinah. Maksudnya Madinah tu banyak wabak. Kena wabak Madinah. Masa Nabi dalam kandungan 3 bulan, Abdullah ni bapa Nabi pergi ke Madinah menjaga. Dia kena wabak Madinah tu, meninggal dunia. Lepas tu masa Nabi umur berapa tahun? 6 tahun kan? Ibu Nabi Aminah bawa Nabi pergi Madinah. Kan? Nak tengok pusara ayah dia kan? Sat. Sorry. Okey. Masa nak balik tu, on the way tu, dia meninggal dekat Abwa. Ingat tak? Abwa tu belajar Quran Arab dulu kan? Meninggal pun ada ulama kata sebab terkena. Sebab Madinah ni masa tu memang kota wabak. Tapi bila Rasulullah sampai, keberkatan Rasulullah, rahmat daripada Allah kepada Rasulullah dan kepada seluruh alam, hapus semua hilang. Sampai sekarang tuan-tuan tak boleh tipu diri sendiri. Kita pergi buat umrah Mekah dengan Madinah, Mekah memang seronok pasal ada Kaabah. Tapi serabut tu, kita seronok Mekah ke Madinah? Kita seronok Madinah gitu tak? Dia tenang, dia rasa nyaman sikit. Mekah hebat lah. Tapi di sini orang Mekah ni orang tolak, orang maki, orang di Madinah ni dia rasa tak tahu. Kalau saya rasa tenang, Madinah ni dia lain. Orang pergi umrah dia faham perasaan ni. Ya? Mekah bagus lah, tanah haram. Tapi orang tu, Allah Ta'ala alam, selesai dah kisah Nabi Ismail. Adalah sikit lagi kot, mungkin bulan depan saya hutang sikit. Saya contoh malam ni juga pasal Rabiul Awal ni, nak ambil keberkatan. Bukan keberkatan, tak ada, tapi nak beritahu sempena bulan yang banyak lazim dengan Rasulullah ni, Rabiul Awal ni kan. Saya cerita sikit tentang Nabi Ismail dan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala alam tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.